Baik, ibu ayah, para jemaah sekalian, jom kita terus kumpul, kita bagi sama belen. Penuh ke bahagian kanan ataupun di sebelah kiri saya. Okey, yang belakang datang terus menyusul. Okey, ambil apa-apa depan, belakang panas. Asyan asyams, cahaya matahari panas tarik. Biasalah cahaya waktu pagi ni dia tak macam tengah hari. Cahaya waktu pagi ni kita berjemur ni dikira sebagai riyadhah ataupun kita punya energi kita. Apa tu orang suruh keluar pagi pergi kerja. Kan dah tengah hari dah panas. Lepas zuhur tu dah kemuncak. Okey, mai rapat depan sikit. Okey, baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrahu wa man wala. Amma ba'du. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah sekalian, duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam aktiviti kita iaitu jalan-jalan subur iman ataupun ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Kerana di perkarangan ataupun di sekelilingi Masjid Nabawi terdapat beberapa lokasi, terdapat beberapa tempat yang sangat-sangat mempunyai peristiwa yang besar. Peristiwa yang berlaku sendiri buat Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sebab itulah saya pagi ni kira kemuncak aktiviti kita dah. Kemuncak aktiviti kita dah. Lepas ni tak ada ziarah dah. Lepas ni semua fikir nak shopping, semua fikir nak spend time. Last dah. Saki-baki sisa yang ada untuk habiskan masa dengan Nabi SAW. Kemudian petang ni dah tak limat dah. Jadi petang ni semua kena ada. Yang Darul Naim pun kena datang dalam Taibah. Iaitu lepas selesai solat asar, balik terus. Macam kita kat Mekah kan. Lepas solat asar, terus datang. Habis je solat jenazah, terus naik tingkat M, Hotel Dalah Taibah. Jadi yang kata nak dapatkan kasuri Raubah ataupun Ajwa Aliyah tu kat situ lah. Jadi sebelum apa-apa pun, kita mulakan program kita dulu, iaitu yang mana ibu ayah para jemaah sekalian, destinasi pertama kita iaitu Saqifah Bani Sa'idah. Okey, ikut saya sebut Saqifah Bani Sa'idah. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah, terutama baginda Nabi SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan Saqifah? Saqifah ni yang bermaksud 3 tiang. Bangunan terdapat 3 tiang, kemudian tembok dinding tu diperbuat daripada tanah liat. Itu Saqifah. Kemudian Bani Sa'idah apa maksudnya? Iaitu tempat ni. Tempat yang ada 3 tembok tiang ni, kemudian temboknya dibina oleh tanah liat ni. Di Madinah ni banyak puak ataupun banyak kabilah ataupun banyak kelompok. Yang selalu berada di sini adalah kelompok dan juga golongan Bani Sa'idah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu baginda Nabi SAW, tujuan apa datang ke sini? Yang pertama sekali, saya nak kongsikan bahawa terutama sekali setelah selesai solat fardu asar. Selesai saja solat fardu asar, kerap kali dan sering baginda Nabi Muhammad SAW untuk berada di sini. Untuk berada dalam kawasan ini untuk apa? Kalau bahasa kita cakap tenangkan fikiran, release tension lah. Bukan apa maksud Nabi SAW tension tak. Tetapi tenangkan fikiran sebab apa? Kita dapat lihat, kita dapat hirup udara segar, tumbuhan-tumbuhan hijau sambil dihiasi dengan bunyi kicauan-kicauan. Dengar tak? Ni kira boleh masuk ni. Kalau datang sebelum Covid hari tu ni, sebelum 2019, tempat ni memang boleh masuk. Saya ni saya akan bawa jemaah masuk ke dalam. Ni kira kering dah ni. Kalau tidak subur. Ni nampak ada dalam rumah-rumah sikit. Tapi kolam kat tengah memang dah payah. Dah kering. Kemudian nampak tanah-tanah ni semua pokok-pokok yang segar sebelum ni. Tapi bila tak boleh masuk, bila dah dikunci, dalam pun tak ada siapa dah nak jaga. Jadi agak tidak segar dan fresh macam sebelum-sebelum ni. Itu yang pertama lah. Namun apa yang menjadi sebuah kisah yang penting, di sinilah berlakunya
Iaitu sebelum jasad Nabi SAW disemandikan. Jadi ibu ayah bertemu baginda Nabi SAW. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada malaikatul maut, iaitu malaikat Izra, sebagaimana kita yang lakukan, bila Izrail datang panggil tu bukan panggil kita buat masjid, panggil kita nak bertemu ke pangkuan ilahi. Jadi pada waktu itulah usia Nabi 63 tahun. Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi SAW pun pada bulan Rabiul Awal. Dan pada waktu inilah Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi SAW. Dan pada waktu inilah ibu ayah yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, yang mana Nabi SAW sendiri bahawa betapa sakit innal mautis sakarat, bahawa sesungguhnya mati itu sangat-sangatlah pedih dan sakit yang teramat. Tak kala nyawa nak ditarik oleh malaikat Israel, apa kata Nabi SAW? Israel, aku ni kekasih Allah. Tetapi mati ini sakit, tak ada ke cara yang paling perlahan, tak ada ke cara yang paling halus, tarik perlahan, supaya aku dapat tahan kesakitan keperitan yang teramat. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, mana mungkin aku nak cabut nyawa daripada jasad mulia ni, aku cabut dengan cara penuh dengan kekasaran. Aku telah melakukan dengan selembut-lembutnya. Tetapi inilah ketahuilah bahawa mati itu adalah sakit. Dan apabila Nabi SAW mengetahui bahawa mati itu sakit yang teramat, apa yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW? Wahai Allah, kalau boleh segala kesakitan sakaratul maut yang akan dihadapi oleh umat-umatku, biarlah aku sendiri yang tanggung. Aku sendiri yang hadapi. Sebab aku sendiri dah hadapi bahawa mati ini sakit yang teramat. Kasihnya Nabi, sayangnya Nabi, inilah yang mana kecintaan daripada hati Nabi SAW tak kenal pun umat di mana satu. Nabi SAW tak kenal pun saya. Kerana hidup pada zaman yang telah pun berbeza jauh, tinggal yang teramat. Tapi dalam ingatan Nabi, dalam hati Nabi dah fikir pasal umat. Tapi kita yang sebagai umat, memang kita kenal Nabi kita, walaupun tak sempat nak tatap wajah mulia, tak sempat nak hidup pada hayat baginda Nabi SAW, tapi kasih sayang kita tak dapat menandingi seperti kasihnya Nabi SAW terhadap umatnya. Sampai sakit mati pun kalau boleh, Nabi yang nak tanggung kesakitan. Supaya kita ni buat dosa ke tak buat dosa ke, mati husnul khatimah ke mati dalam keadaan buruk su'ul khatimah ke, kesakitan tu Nabi yang dah hadapi. Tapi inilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW merasai satu kesakitan, kita semua yang bakal kembali ke pangkuan ilahi kena juga merasai kesakitan yang teramat, iaitu sakaratul maut. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Qiyamah kan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu ni nyawa dah berada di pangkal hidung dah ni. Waktu tu lah wazan barulah kita dapat rasai. Dan pada waktu itu kita dah dapat lihat perjalanan kita yang disebut akhirat kekal abadi, destinasi terakhir itu gambaran itu. Jadi ibu ayah bertemu baginda Nabi SAW sewaktu jasad mulia baginda Nabi SAW masih belum dikebumikan. Jadi kat sinilah berlaku peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa nak melantik pengganti yang untuk menggalas tanggungjawab
memikul amanah yang sebelum ini segala tanggungjawab dan amanah telah pun dipikul dan digalas dengan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila Nabi SAW dah wafat, Allah Subhanahu wa taala dah jemput, maka siapa lagi nak ganti ni? Kat sinilah tempat orang panggil muktamar ataupun tempat bermusyawarah untuk memilih khalifah yang pertama. Jadi pada waktu itu berita kewafatan Nabi SAW tersebar luas. Penduduk Madinah ni telinga Nabi SAW dah wafat, semua macam terpinga-pinga. Ni mimpi ke betul ni? Ke cerita dongeng ni? Ke orang saja-saja buat-buat cerita? Sebab apa semua tak dapat nak terima kenyataan? Tambah-tambah Sayyidina Umar Al-Khattab yang backing, yang gagah, yang berani. Apa keluar daripada mulut Sayyidina Umar Al-Khattab? Siapa yang berani keluar daripada mulut dia kata bahawa Nabi SAW telah pun mati, mai sini aku nak dengar, aku nak jumpa orang tu. Aku keluarkan pedang daripada sarung, aku pisahkan kepala dan tiga tubuh badan dia, aku penggal tengkuk mereka. Tu nak kata apa, tak boleh nak terima. Kemudian Sayyidina Uthman Affan menangis terisak-isak lah. Sayyidina Ali berada di samping jasad mulia baginda Nabi SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima dan untuk membuka hati seluruh umat Islam penduduk Madinah ni dan membetulkan balik keadaan bagi siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu telah pun mati. Tetapi bagi mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi. Dan jadi pada waktu inilah semua sekali tergamam, menangis, tak ada cakap bahasa jeruk ni. Sampai tak mampu nak diri ni, kaki ni, lutut ni tak mampu nak diri dah ni. Semua pakat duduk. Kemudian sujud menangis terisak-isak, ya Allah, kekasih kami telah kau jemput, tanpa kami bersedia. Sekali mata telah pun meninggalkan kami. Jadi pada waktu inilah mereka memilih. Mereka memilih. Kemudian kaum Ansar nak memilih siapa? Nak melantik Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nasib Ustaz apa betul? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni banyak sangat. Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih, untuk melantik bahawa untuk menjadi khalifah yang pertama. Namun kaum Muhajirin, ini yang disebut dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun muhajirin wal ansar. Namun kaum Muhajirin ni bagi tahu apa? Kenapa kaum Ansar nak memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sedangkan kami orang Muhajirin ni yang senantiasa berada di setiap perjalanan usaha dakwah baginda Nabi SAW, dan senantiasa kami ini adalah yang beriman dulu. Dan Nabi SAW ada bagi hinda bahawa lepas aku wafat nanti lantik Abu Bakar. Pernah tak keluar pada mulut Nabi? Tak pernah. Tak pernah. Tetapi hint tu ada. Yang pertama sekali, sewaktu Nabi SAW dah penat, dah uzur, Nabi SAW seringkali menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimamkan salat. Dan ada pada waktu tu Nabi teringin sana nak tengok suasana berjemaah di Masjid Nabawi, sehingga kan Nabi SAW mengelak tirai ataupun lansir daripada kediamannya, lihat para sahabat ni sedang berjemaah solat fardu dan sambil diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang tu yang pertama. Yang kedua, ini apa dia? Pernah keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, kalaulah nak dibanding tahap keimanan, tahap ketakwaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada siapa-siapa yang dapat menandingi tahap keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada waktu inilah dengan kata sepakat, kemudian memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk melantik, untuk menjadi khalifah yang pertama, menggalas tanggungjawab dan memikul amanah setelah kewafatannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Namun pada waktu ini pun ada hal berlaku juga.
Ada kisah perkara tak diingini berlaku juga. Iaitu apa dia? Na'udzubillah. Ni saya cakap lah. Sebab sebelum ni saya tak cerita, tapi ada jemaah tanya. Habis tu Ustaz, yang Syiah apa semua macam mana? Ni waktu ni. Waktu ni lah golongan Syiah la'natullah alaihim, akidah tunjuk utama pun dah tak betul. Tapi orang Syiah tu tak mengaku Syiah. Dia mengaku bahawa dia adalah beriman, tetapi tunjang utama akidah. Bila tiang tak teguh, maka hak lain pun habis hancur berterabur. Apa hujah orang Syiah? Kat sini lah dia nak bantai kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hujah mereka apa? Mereka kata kita ni adalah golongan apa? Gila kuasa. Sebab apa dia kata kita ni golongan gila kuasa? Nak apa cepat-cepat Nabi SAW ni tak ke bumi kan lagi, dah sibuk untuk lantik pemimpin dah. Sebab apa? Modal dia, hujah dia sebab apa? Sayyidina Ali. Sebab waktu nak melakukan perlantikan ni, nak memilih pemimpin ni, Sayyidina Ali tu ada di samping jasad baginda Nabi SAW. 3 hari tidak disemadikan, dah lantik barulah dikebumikan jasad baginda Nabi SAW. Di mana? Iaitu yang kita buat lalu depan makam Nabi SAW, kediamannya Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okey, boleh? Jadi itulah sebut sikit, boleh nak cerita panjang. Tetapi itulah, kalau boleh kita cerita point-point, mudah ingat, mudah faham, dan kita nak cerita balik pun mudah. Kemudian Ustazah, ada nak tambah apa-apa? Okey, Okey, dengar daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Allah alhamdulillah kita sampai satu tempat yang sangat penting dengan pengurusan ataupun pentadbiran Madinah selepas kewafatan Nabi SAW. Dan ia juga adalah tempat yang menjadi jejak-jejak Nabi SAW. Jadi kita pun tak tahu, sahabat-sahabat pun datang ke sini, barangkali jejak-jejak kita pun. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi SAW awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa amalan salihan maqbula. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami menjejaki Nabi kami SAW awal dan akhir, zahir dan batin, perkataan, perbuatan dan amal soleh yang diterima, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi inilah satu peninggalan Nabi yang menjadi, maknanya ikhtiar, maknanya kita memilih untuk memilih pemimpin. Jadi jadi maknanya orang Ansar nak pilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sehinggalah akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab pandai, kita kata pandai lah, dia main close perkara tu dengan dia pegang di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berbai'ah, memberi janji setia bahawa hendak berpemimpinkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan oleh semua orang lain. Jadi nak sebutkan tentang kelebihan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah, kata Nabi SAW, kalau ditimbang amalan kita semua daripada dulu sampai kelak, sampai ke kiamat, letak sebelah amalan Sayyidina Abu Bakar, sebelah lagi letak amalan kita, maka ternyata beratlah Abu Bakar, kerana dia sentiasa membenarkan Nabi SAW. Dan kelebihan Sayyidina Abu Bakar ini, dia sangat faham dengan Al-Quran. Hatta kita kata ketika Sayyidina Umar pun diperingatkan apabila dia mengatakan tak ada, Nabi tak mati kan, Nabi tidak wafat. Jadi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar memperingatkan seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Jadi barulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata, macam aku tak pernah jumpa ayat itu. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni hatinya sangat lembut. Hatinya sangat lembut. Sebab itu apabila Nabi SAW tidak memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam, menggantikan Rasulullah untuk mengimamkan solat, itu pun sebagai satu petanda yang Ustaz sebutkan tadi. Sayyidatina Aisyah ni seorang perempuan yang bijak, isteri Nabi. Dia memberi cadangan kepada Rasulullah supaya memilih Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ini suaranya jelas, terang dengan sampai ke belakang. Sebab dia kenal Sayyidina Abu Bakar itu bapa dia. Apabila dia baca saja ayat-ayat Allah, tenggelam dan darut jiwanya dengan Al-Quran itu, sehingga yang terdengar hanyalah isakan dan tangisan. Jadi marilah kita melembutkan hati kita dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi banyak boleh kita pelajari di sini. Perkataan Saqifah itu sendiri pun sebenarnya bermaksud wisdom. Di sini dewan perbincangan. Dewan tu perbincangan tu mestilah orang bincang untuk cari idea. Maka di situlah spring of the wisdom, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita
selepas ini mencari jalan memikirkan untuk mempertingkatkan kecerdikan kita, keilmuan kita. Tidak ada lain dan kita bukan nak tunjuk kat orang kata kita pandai, tapi untuk menyuluh kesilapan, memperbaiki kesilapan. Tujuan kita taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ingat dekat tu lah kita nak jalan jom lagi. Panas pula tak lagi. Baik insya-Allah. Jadi jangan lupa sama-sama adalah hati kita masing-masing pun tak apa. Sini kan boleh doa ramai-ramai lagi, mai tak boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, himpunkan kami di mahsyar dengan iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan Ustaz Ashraf cemak dengan anak, gemak ngetuk dengan anak, cucu tak tahu kan. Jadi dia suruh buat dia tak ada.